Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bila kita ada hobi dengan minat sama, kita berkongsi pendapat yang sama, cerita yang sama. Jadi kita dah boleh bertukar pendapat dengan pasal hobi itu ataupun minat yang sama. Syarat amarah di sebalik resah tertulis di semesta. Walaupun apa yang berlaku, ku kan tetap menunggumu. Hatiku menjadi satu cinta. Ku rasa hadirmu menyempurnakan aku. Tapi cinta bukan milik kita. Semua harus berakhir. Cinta kau dan aku takkan mungkin bersatu untuk saat ini di dunia ini. Mungkin kita bersama nanti di atas sana. Biar ku setia menjaga cintamu selamanya. Itu dia tadi persembahan pembukaan oleh Wadah Syuhada dengan lagunya Kisah Hati, membuka tirai siaran 16 Oktober 2020. Hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Dan yang akan bersiaran menemani anda selama 1 jam ini adalah saya sendiri Uyaina Arsyad dan juga Hasrina Kasim. Dan kami pastikan anda juga terus setia bersama kami selama 1 jam ini. Banyak perkongsian yang kami nak bawakan. Sebagai permulaan kita dah dengar suara lunak daripada Wadah sendiri. Kejap lagi kita nak tahu apa perkembangan terkini dan juga buah tangan terbaru untuk peminat-peminat Wadah. Okey, semalam sebenarnya kita nak kongsikanlah sedikit berkenaan dengan kes yang tercatat mengenai COVID-19 di Malaysia. 589 kes di mana masih lagi dalam situasi kes yang boleh dikatakan tinggi jugalah. Dengan kadar 500 lebih. Dan kabarnya ada 4 kluster baru ditemui di Sabah, di Labuan, di Perak dan juga di Putrajaya. Betul, dan sehingga ke hari ini sebanyak 170 kematian telah pun direkodkan. Apa-apa pun kami di Wanita hari ini ingin menyeru anda semua untuk memainkan peranan kita. Pastikan kita semua mengikut standard operating procedure yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dan insya-Allah bersama-sama kita mampu untuk melandaikan lengkungan COVID-19 yang maaf kata semakin berleluasa di negara kita. Dan ini juga menjadi satu kerisauan, kegusaran dalam kalangan masyarakat. Bagi mereka yang ada ahli keluarga, anak-anak kecil, kalau boleh ini bukan kesempatan untuk membawa mereka keluar. Sebaliknya, kalau tak ada keperluan, biarlah mereka tinggal di rumah. Kerana di Klang sendiri, Lembah Klang sendiri, ada beberapa daerah yang dikenal pasti dalam zon merah, iaitu 4 daerah yang dalam kawasan zon merah, 4
daerah dalam zon kuning dan juga 1 zon hijau. Betul, dan terutamanya di 3 negeri ataupun wilayah yang sedang menjalani PKPB dan 1 negeri di Sabah. Kami mengharapkan kita semua seperti yang Rina katakan tadi, sekiranya tidak ada keperluan untuk keluar, kekal berada di rumah, kerana kalau kita keluar kita tidak tahu apakah yang kita akan terdedah kepada. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer. Betul. Dan jaga penjarakan sosial anda. Kita sama-sama jaga diri masing-masing dan mudah-mudahan ianya dapat kita atasi. Betul. Dan kepada anda, kalau nak mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan COVID-19, boleh terus mengikuti berita di Media Prima, rangkaian Media Prima. Betul. Kalau nak lagi senang, pergi je dekat Twitter, semuanya di hujung jari. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan catatan kes COVID-19 yang berlaku sehingga semalam. Dan hari ini kita nak kongsikan juga topik. Seperti biasa, setiap hari Jumaat, kami bawakan hikayat perkahwinan untuk berkongsi dengan anda. Antara tips-tips menariklah untuk merapatkan hubungan dalam rumah tangga. Hari ini kita nak cerita bagaimana satu hobi ini boleh menyatukan pasangan, boleh merapatkan sesuatu hubungan. Betul. Mungkin sebelum kahwin tu, setiap daripada kita mempunyai hobi tersendiri. Setuju. Tetapi apabila sudah tinggal serumah, mungkin lebih indah sekiranya hobi itu dikongsi. Ini yang kami nak tanyakan pendapat anda juga di rumah sekarang ni. Apa sebenarnya hobi antara anda dan pasangan anda? Kalau anda ada sebarang yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kejap lagi kita nak bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita berkongsi tentang hobi mereka dan bagaimana hobi ini boleh merapatkan hubungan dalam kalangan pasangan. Tapi kalau Rina, apa hobi Rina? Hobi saya tak tahulah ni dinamakan hobi ke apa, tapi saya rasa sebagai terapi saya suka masak. Dan kumpul buku resepi. Bertuahnya calon suami Rina itu nanti. Awak? Kalau saya kejap lagi saya jawab. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, kami nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Sayang. Nak main? Okey. Kau adalah separuh diriku. Kau membuat hidupku sempurna. Takkan ku berhenti dari memikirkan tentang kita. Kerana separuh diriku. Boleh sayang? Kamu. Yes! Ramai-ramai! Suka ya? Yalah, saya jatuh cinta dengan awak sebab lagu ni tau. Menjadi apa saya kan? This way. You okay? Okay. You sure? Yeah, still wondering where we going. Keep wondering then. Come. Boleh ke? Come. Yep. Alright, jump. Yep. Okay, this way. Want to try? Kenapa you punya besar, punya kecil? Kat sikit. Okay, sing-sing. Sing-sing. Oh, Okey, hobi merapatkan hubungan pasangan ini yang kita nak bawakan dalam hikayat perkahwinan hari ini. Tapi sebelum tu nak kongsi satu kajian daripada kaunselor bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia. Katanya mempunyai hobi bukan ancaman kepada hubungan suami dan isteri, malah mampu mengukuhkan perhubungan antara kedua-duanya. Jadi maksudnya ada hobi ini juga sebagai salah satu asas dalam keperluan hidup seseorang. Kadang-kadang bila dah berkahwin ni baru kita sedar yang kita ni
perlu berkongsi segala-galanya. Bukan setakat berkongsi satu rumah, satu bumbung, makan, minum dan sebagainya. Hobi juga boleh dikongsi bersama dan ia mampu mencetuskan rasa kasih dan sayang. Hubungan itu akan menjadi erat. Aha, persoalannya sejauh mana hobi yang sama ni dapat merapatkan lagi hubungan suami isteri. Ini yang kita nak kupas pada hari ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa di studio wanita hari ini. Kedua-duanya juga pengacara. Senang kerja kami. Kita memperkenalkan, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Fiza Frizi. Apa khabar Fiza? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab wanita hari ini menjemput saya. Lepas tu dah lama tak jumpa. Terima kasihlah sudi datang. Saya pengacara. Dan kita juga bersama dengan Iron Man Malaysia. Kita bersama dengan Amin Idris yang Ya, akan saya. berkongsi tentang hobi mereka masing-masing pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya dan Sama-sama. tak sabar untuk berkongsi hari ini, insyaAllah. Baik, kita mula terus kalau dah tak sabar. Kita tanya dengan Fiza dulu. Okey. Fiza, bila cerita tentang hobi, pertama sekali, apa hobi Fiza dan juga suami? Adakah sama? Okey, macam saya sendiri, hobi saya adalah menyelam. Dan juga panjat gunung. Wow. Tapi selepas saya dah berkahwin dan juga mendirikan rumah tangga, dah ada cahaya mata, so menyelam dah tak boleh. Lepas tu nak hiking pun tak boleh. Macam mana pula aku nak angkut anak dekat atas gunung kan? Macam suami, dia punya kerjaya ataupun hobi adalah sama, iaitu bermain bola sepak. Jadi memang different. Jadi sebelum kita orang kahwin, masa tengah couple lah kan. Bercinta-cinta lah ni. Bercinta. Dia kata, awak tak boleh datang latihan saya, awak tak boleh datang game saya sebab dia rasa macam distracted. Yang macam kalau time dia nak sepak bola tu dia rasa macam Nak tengok bola ke nak tengok girlfriend? Lepas tu tapi bila dah berkahwin, dah ada anak ni apa semua, dia yang sibuk ajak, cakap, "Jomlah tengok saya main game. Jomlah bawa anak sekali main sepak-sepak bola dekat padang bola." Lepas tu saya pun nak bawa anak untuk jumpa dengan teammate-teammate dia yang lain. Jadi daripada situ hobi yang saya sebelum ini dah tenggelam. So timbul dengan hobi suami bersama dengan anak-anak. So, Okey, Dan jadi dah minat bola lah ni? saya tak minat bola langsung. Tapi disebabkan anak suka dengan bola sepak, apa-apa pun dia akan cakap, bol. Jadi secara tak langsung minat untuk membawa anak dan juga suami dapatlah orang kata dirapatkan gitu. Fiza Okey. mungkin tak minat permainan bola sepak tapi suka pemain bola sepak itu. Okey, itu yang Yang satu dikongsikan. je suka. Pandai dia ciang-ciang yang ni. Itu yang dikongsikan oleh Fiza. Dan kepada Amin, mungkin sebelum kita pergi kepada kajian dan sebagainya, kita semua tahu Amin Idris ni adalah seorang pengumpul action figures yang sangat-sangat popular di Malaysia. Memang ada Kentoi. banyak sangat collection tu kan. Bagaimana pada awal-awal tu? Adakah isteri menyokong minat ini dan sebenarnya isteri pun tantah Sama. dia pun kumpul juga action figures? Saya dan isteri saya adalah dua makhluk yang sangat berbeza. To be honest, saya sampai hari ini saya tak tahu dia hobi apa sebenarnya. Sebab dia gadis kampung, orang Jawa dan dia sangat simple. Untuk makluman, baju saya lagi banyak dari baju dia. Dan even lepas kami kahwin dulu, saya pernah bagi hadiah jubah kat dia yang harga dia RM300. Menangis dia. Sebab dia tak pernah ada jubah semahal itu. Jubah dia paling mahal pun dia kata RM1. Dan dia tak kenal, masa dia kahwin dengan saya, dia baru kenal makanan segera macam Pizza Hut, Mary Brown. Dia tak kenal pun, dia kenal KFC sahaja. Betapa normalnya dan betapa saya pun tak tahu dia ni sangat biasa. So saya tak tahu apa hobi dia. So apa yang berlaku ialah bila kahwin dia agak terkejut dengan hobi saya. Sebab saya memang pengumpul mainan sejak kecil lagi. Saya dulu pengumpul komik, even pelukis komik. And then masa kecil-kecil dulu nak beli mainan, mak kata tunggu mak kaya lah. mak beli kan. Masalahnya sampai ke sudah tak kaya. So bila dah besar, saya beli sendirilah. Okey. Dan yang paling saya suka ialah mainan Iron Man pertama saya dibeli oleh isteri saya. Itu sesuatu yang memang cukup menarik. Betul. Tapi memang kita tak boleh nafikan dalam sesuatu hubungan rumah tangga, kadang-kadang apa yang kita minat tak semestinya pasangan kita minat. Kalau Fiza sendiri kan, dalam situasi Fiza sendiri bila melihat kesungguhan suami ajak pergi tengok bola, nak bawa anak dan sebagainya, benda tu boleh mencetuskan minat. Tapi bagaimana pula Fiza merasakan kadang-kadang ada orang menganggap apa yang dia tak minat tu adalah satu paksaan dalam rumah tangga. Itu yang tak best tu. Okey, bagi saya contohnya dia bergantung kepada minat ataupun hobi tersebut. Mungkinlah kalau contoh sebagai seorang wanita yang feminin, tiba-tiba suami cakap,
jom kita pergi panjat gunung. Paksa panjat gunung. Ini kita dah selalu pakai baju kurung ni. Tiba-tiba nak kena pula pakai tie, nak kena pakai pula baju-baju yang tertentu. Lepas tu pula nak kena pakai kasut. Kasut sukan pun mungkin tak pernah ada. Jadi mungkin dia merasakan macam, oh, Takkan pakai penatnya. heel kan? Yes. Mungkin masa pertama kali dia rasa, tak apa, kita reda. Tapi bila dah masuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat, dah tak boleh dah. Cannot go. So, apa yang perlu dilakukan oleh pasangan tersebut mungkin berterus terang. Just bagi tahu. Hobi awak ni saya tak boleh go lah, saya tak boleh ikut. Boleh tak kalau macam kita pergi cari hobi yang saya boleh pergi sama-sama tengok wayang ke, kita pergi makan sama-sama ke, ataupun mungkin mancing sama-sama pun saya sanggup lagi. Daripada awak nak ajak saya pergi. Mancing duduk je. Ubahlah maksud cita rasa hobi tu. Okey. Menarik apa yang Fiza kongsikan tadi. Ia berbolak-balik kepada komunikasi. Betul. Tetapi selain daripada komunikasi kan, Cik Amin, apa yang saya rasa juga adalah bagi saya secara peribadi, tak kisah sebenarnya minat ataupun hobi saya dengan pasangan itu sama ataupun tidak. Cinta. Kerana cinta ya. Asalkan kita ada rasa hormat itu. Macam yang Fiza katakan tadi, kalau minatnya adalah untuk mendaki bukit, gunung sekalipun, tapi kalau saya hormat kepada minat dia dan dia juga hormat kepada minat saya, tak apa, okey aja. Betul atau tidak? Respect is the keyword kat situ. Dan bila Fiza kata pasal hiking, saya baru macam, oh lah, isteri saya ni dia ada baru saya perasan hobi dia ialah dia suka berjalan. Dia suka pergi melancong sana, melancong sini. Saya pula memang pemalas kalau buat benda tu. Saya kalau travel, pergi buat training ke apa, saya pergi Brunei ke Indonesia, lepas program ceramah pagi sampai petang saya handle training, saya balik hotel, saya makan, saya duduk dalam bilik. Member yang tahu saya pergi sana, ajak ngetes, saya tak layan pun. Saya suka tidur dalam bilik. Buat kerja saya lah. Sendirian. Itulah me time. Tapi nak pergi berjalan memang tak. So, isteri saya ni, hobi dia ialah dia suka berjalan. Dan yang kedua, sebab orang jauh ni, saya perasan dia punya family bonding sangat dahsyat. Betul, tak boleh bincang. Setiap bulan mesti ada gathering. Bukan setiap bulan, 2 minggu sekali. Saya kadang-kadang, isteri saya kata, bang, esok ada family gathering. Bukan ke dah ada 2 minggu lepas kan? Sebab saya ni dengan family kat Kelantan, kadang-kadang 2 bulan sekali belum tentu. Maknanya berbeza. Tapi apa yang kami buat ialah saya respect hobi dia. Kan? Di mana kita berbincang bagaimana untuk win-win. Instead of 2 minggu sekali, boleh tak yang kalau kita sebulan sekali ke. Kita ni bila duduk rumah, kita nak relax. Bila tak ada program kan. Bila kita punya jadual sangat pack, bila cuti, inilah peluang untuk duduk depan TV, makan aiskrim, tengok bola ke, main-mainan, ambil gambar, upload Instagram. Itulah peluang. So bila nak berjalan, aduh ya Allah. Tapi bukankah lebih penting juga, bukan sahaja isteri ataupun pasangan ini, kalau tadi sentuh tentang hormat, tapi bagi sokongan. Kalau isteri boleh bagi sokongan kepada minat suami, kenapa tidak suami? Itu penting, kita two ways communication. So bila dia kata, kalau dia setuju, maknanya sebulan sekali, setujulah. Tapi saya pula, bila dia setuju sebulan sekali, kita pun kadang-kadang ada strategi juga. Bila dia setuju sebulan sekali, tapi saya saja sekali-sekala dalam beberapa bulan tertentu, saya benarkan untuk 2 minggu sekali. Dia kira give and take. Dan even wife saya pun kadang-kadang bila sampai kotak, apa ni? Dah sampai bila PO tahun lepas kan. Nampak strategi dia. Tapi dia dah letak rule. Anak-anak saya dengan isteri saya dah letak rule. Kalau saya beli satu mainan, kena beli juga mainan untuk dia dan juga hadiah untuk isteri. So fair and square lah. So hormat satu. But communication tu mesti ada juga. Jangan main diktator sangat. Dan kalau Fiza juga boleh kongsikan. Tadi Fiza dah berkongsi tentang hobi yang agak ekstrim, mendaki gunung lah, diving dan sebagainya. Tetapi kita sebagai perempuan ni kan Rina, kita ada juga hobi kita iaitu yang lain-lain ni. Contohnya mencantikkan diri, mungkin ke spa. Hobi apa? Cuba tanya. Apa yang hobinya? Saya pun nak tanyalah sebab tadi dia kata dia nak bagi tahu, terlupa nak tanya. Bagi Itulah tahu hobi dulu. saya. Hobi saya lebih kepada memanjakan diri. Pergi ke spa, massage, Adalah cantik. Dia depan lagi cakap kita tu. Dan sebagainya. Tetapi hal ini untuk mencantikkan diri ni, tak semua lelaki boleh ikut dan suka dengan hobi kita tu. Okey. Kalau macam Fiza macam mana? Macam saya sangat bernasib baik kerana dalam perhubungan kita selama 2 tahun sebelum kita berumah tangga, kita dah cuba memahami apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Rupa-rupanya
dia punya package untuk manicure dan pedicure lagi banyak daripada saya. Dan walaupun beliau adalah pemain bola sepak, rupa-rupanya mereka yang sangat aktif bersukan ni lagi menitik beratkan soal penjagaan kuku tangan dan kuku kaki. Sebab bila pakai boot bola, diorang ada macam sepihan-sepihan yang berwarna betul, sedikit dan jadi mereka perlu melakukan aktiviti-aktiviti mencantikkan diri supaya Betul kalau lah. macam tak pakai boot bola, bila pakai selipar tu nampak elok cantik. lah sikit. Jadi buka kan. Allahu akbar. Lepas tu kalau macam mengurut, bila saya panggil orang untuk mengurut badan saya, beliau juga akan mengambil kesempatan, ada tak slot untuk saya urut badan saya sekali. Jadi sama-sama. Jadi untuk mencantikkan diri tu, alhamdulillah saya berjumpa dengan pasangan yang sama-sama kita tak adalah sama-sama naik. Sama-sama kita mencantikkan diri juga. Apa yang kita lakukan, ada kita lakukan bersama. Kalau tidur bersama-sama, kalau pergi tengok wayang sama-sama, makan sama-sama. Jadi kalau macam nak kerja anak pun, everything semua alhamdulillah kami lakukan bersama-sama. Okey, menarik tu. Menarik sangat-sangat. Bagaimana pula kalau kita lihat kan dalam situasi bila cerita tentang hobi, ada setengah hobi sememangnya memerlukan kos yang tinggi. Ada setengah hobi dia tak perlu Aku tahu pun ada sebenarnya kos soalan ni. yang tinggi. Dia dekat rumah pun boleh buat hobi. Yeah. Ini juga mungkin menjadi antara satu persoalan penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sebab ada orang dia suka berbasikal, sanggup Betul. beli beratus, beribu, ada yang berpuluh custom ribu made, ringgit. custom Betul. made. Dan kadang-kadang membuatkan pasangan ini terasa dilebihkan pada hobi, dilupakan pada isteri. Sedap soalan Rina ni. Sila jawab Encik Amin. Okay, kita jumpa lagi ya. dia gini. Bila kita ada hobi, kita kena seimbangkan. Sebab macam saya sendiri, saya akui hobi saya memang mahal. Sangat mahal. Dan bila hobi saya mahal, pasangan saya pun faham hobi saya sangat mahal. So macam mana saya seimbangkan antara kemahalan hobi saya dengan dia? Okey, saya kena akui walaupun kami dah 12 tahun berumah tangga. Alhamdulillah. Ada banyak pahit dan manis. Kadang-kadang pahit tu banyak, manis pun boleh tahan banyak. Dan ada juga kesilapan saya yang saya buat. Dan ada juga benda kita salah faham antara satu sama lain. Tapi sebenarnya itulah proses kita mematangkan perhubungan. So dalam mematangkan perhubungan tu, ada benda yang saya tak kenal tentang dia. Rupa-rupanya saya baru kenal dia walaupun dah 12 tahun. Jadi antara benda yang saya dapat tahu ialah dia suka scroll IG. So bila dia tengok baju cantik, dia akan tanya, "Bang, cantik tak?" Aku dah faham dah bila dia kata cantik. Itu dia bagi hint je tu. Hint kan. Kita pula saja mengatakan model tu lagi cantik. Dia mengamuk sekejap. Lepas tu saya balik, nak yang mana? Nampak tak mainan dia. So poinnya ialah bila dia minta apa-apa dan sebagainya, kita permudahkan. Jangan kita berkedekut. Supaya bila kita beli mainan kita, tak ada masalah lah. Tapi Fiza mungkin bernasib baiklah sebab hobi sama dengan kerja. Tak Betul. juga. Ya Allah. Dia macam mana sebab bila bercakap mengenai hobi dengan career, kadang-kadang bola sepak mahal kan? Betul. Kadang-kadang macam mereka nak yang limited edition, kadang-kadang mereka nak yang bila custom limited made. edition menggelepar. Ya. Bila saya sendiri nak membeli sepasang kasut macam untuk saya sendirilah kan. Bukanlah kita minta dengan dia ke apa semua. Saya terpaksa berfikir banyak lagi yang aku nak kena buat ni. Tapi bila sebagai seorang suami, itu adalah hobi dia untuk beli limited edition punya boot ataupun mungkin custom made punya barang-barangan. Barang-barang bukannya setakat boot je daripada atas sampai bawah. Kalau boleh sebut nak custom made, dia tak marah. Dia cuma macam geram sekejap. Dia kadang-kadang macam boleh tak kalau macam bulan ni awak tak payah nak beli apa limited edition. Kadang-kadang macam dia berfikir sendiri. Dia kata, "Oh, hari tu dah beli dah, kenapa nak beli lagi?" Cuma kadang-kadang macam kita fikir, hari tu dah beli, kenapa bila saya nak membeli barangan saya kena minta tanya dengan awak padahal saya menggunakan wang saya sendiri. Tapi disebabkan tanda hormat, kita rasa macam tak apalah. Kita merajuk sekejap je. Orang perempuan ni sebenarnya 3 hari maksimum jadi macam merajuk. Masak-masak juga. Jaga anak still juga. Tapi bagi saya kena apa orang panggil sebagai seimbangkanlah. Dia sendiri pun kena tahu bahawa duit dia yang daripada pergi beli yang limited edition atau apa semua mesti dibagi dekat saya. Contoh macam tu. Pandailah saya uruskan. Betul. Saya kira apa yang menarik daripada perkongsian Encik Amin dan juga Fiza tadi adalah selain daripada hormat, perlu ada kompromi dalam kita untuk
go on dengan kita Toleransi. punya hobi kita, tapi perlu ada kompromi dan juga toleransi. Tapi sebenarnya ada sesetengah yang pasangan suami isteri yang disebabkan mereka terlalu makan dalam. Contohlah, adalah kawan saya ni di mana hobi suaminya adalah untuk menaiki motosikal besar. Dan kita tahu harganya terlalu mahal, tetapi seringkali ditinggalkan isteri ini. Dan terlalu mengikut kawan-kawan yang kadang-kadang macam terasa hati. Sampai seminggu, 2 minggu kadang-kadang macam aku tak cakap. 2 bulan tak cakap, 2 tahun tak cakap. Last burst. Macam tu saja. Dan itu mungkin akan mendatangkan sedikit keretakan rumah tangga yang saya rasa patut diselesaikan masa awal permulaan lagi. Ini yang menarik, kita akan tanya balik soalan ni tentang hobi boleh ke tahap menyisihkan pasangan kita. Tapi sebelum tu, kami nak tanya dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Daripada hobi atau minat tu yang mendatangkan kita ni jadi nak ada hubungan dengan orang. Contohnya, bila kita ada hobi dengan minat sama, kita berkongsi pendapat yang sama, cerita yang sama. Jadi kita dah boleh bertukar pendapat dengan pasal hobi tu ataupun minat yang sama tu. Amat penting kerana ini dapat mengeratkan lagi hubungan kita bersama pasangan. Kita dapat menjadikan hubungan, dapat mengenal antara satu sama lain. Ikatkan chemistry antara pasangan suami isteri. Lebih suka pada food hunting di mana kami akan mencuba pelbagai jenis hidangan ataupun makanan di tempat baru. Bersukan seperti mana kami sering berjoging di waktu lapang dan juga kayuh basikal di sekitar kawasan perumahan kami lah. Macam saya sendiri, saya sukakan kucing. Saya memang bela kucing banyak kat rumah. Pasangan pun minat benda yang sama. Jadi kita orang kalau ada masa free, saya memang main dengan kucing, mandikan kucing. Kalau kita ada minat yang sama, dia seronok sebab kita boleh bercerita pasal satu topik yang sama. Contohnya kita cerita pasal kucing, kita cerita macam baka kucing ke apa semua. Kalau kita minat tak sama pun sebenarnya seronok juga sebab kita boleh bertukar-tukar cerita pasal topik yang berbeza. Tidak membosankan sebenarnya. Sebagai contoh, saya dan pasangan saya lebih suka pada food hunting. Jadi kami akan merancang bersama untuk meluangkan masa dan pergi ke suatu tempat yang baru. Itu dia perkongsian dari responden kami tentang topik pada hari ini. Apa yang pasti, masing-masing ada hobi tersendiri. Cuma tinggal macam mana nak join hobi itu ataupun sekadar hormat sahaja kepada hobi pasangan kita. Okey, Rina, saya tertarik untuk berkongsi satu komen oleh kawan kita di Facebook, iaitu dari Rabiatul Adawiyah. Dia kata, minat saya dengan suami memang jauh berbeza. Contoh macam suami saya suka bela kucing dan burung. Saya memang tak minat sebab saya yang kena bersihkan segala kotoran dari haiwan tersebut. Sampai ada satu tahap ni kami bergaduh disebabkan haiwan peliharaan suami. Lama-lama saya pun dah malas nak gaduh dan saya cuba benarkan suami bela haiwan dengan syarat jaga kebersihan. Saya tengok suami happy dan sekarang saya pun terikut-ikut sayang dengan haiwan tersebut. Ini yang kita kata mula-mula daripada tidak suka, tetapi disebabkan pasangan kita ada hobi tersebut dan kita cuba untuk hormat dan membenarkan dia untuk menyokonglah dalam erti kata lain. Tetapi kan Cik Amin, kita melihat dari sudut pandangan yang orang cuba untuk membenarkan hobi pasangan dia ni. Berlakunya juga apabila seseorang itu terlalu lebihkan hobinya sehingga menyisihkan pasangannya. Seperti yang dikongsikan oleh Fiza tadi. Kalau macam ni kan, macam mana kita nak capai penyelesaian? Untuk kita mudah ingat, saya nak kongsikan BAM. B iaitu sesebuah hobi itu kena elak bazir. Kalaulah hobi itu boleh menyebabkan pembaziran, kita akan berhadapan dengan risiko rumah tangga kita, hubungan kita akan tersisih. Tak kiralah dari segi bayar bil rumah ke, bayar bil elektrik ke, bayar itu, bayar ini. Hobi jangan sampai membazir. Kedua ialah A, iaitu anak. Bila kita dah ada anak, kita jangan lupa, jangan hanya kerana hobi kita, terabainya anak-anak kita. Kalau boleh, kita jadikan hobi itu sebagai asbab untuk merapatkan lagi kita dengan anak-anak kita. Kan? Saya bersyukur pada Allah, anak-anak saya, bila saya minat karakter-karakter Marvel, so ada yang mengaku, okey kakak jadi Spider-Man, kan? Tisha jadi, adik jadi Scarlet Witch, kan? Saya pun, mami jadi apa? Mami jadi Hulk pula. Tapi dia jadi seronok lah, gembira.
Even masa saya mengaji anak kecil saya dulu, masa dia umur berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita belajar ajak alih bata sampai ke Thor, dia terus bulat mata. Daddy, ni Thor Avengers ke? So dia pengaruh. Itu pun kena hati-hati kan. Okey, itu A. Manakala M ialah masa. Saya suka bila sebut tadi tentang hobi motor ke, basikal ke, apa sahaja. Even toys collector pun kita ada waktu-waktu lepak dengan kawan-kawan kolektor ni, especially kalau hari Ahad dekat MCOT Mall. MCOT Mall ni syurga pada kolektor. So kita akan lepak-lepak dan sebagainya, tapi jangan sampai kita mengabaikan masa dengan keluarga. Kalau tadi anak ni keluarga keseluruhan. Isteri kita, mak kita, adik-beradik kita. So BAM ni kena elak. Kalau kita berjaya elak ni, insya-Allah hobi itu tidak boleh menyebabkan keluarga tersisih. Okey, Fiza sendiri, kalau menyentuh tentang masa itu kan, memang kita jadikan hobi itu sebagai satu minat sekeluarga untuk kita ada masa bersama dengan keluarga. Tapi bagi mereka yang mungkin ada sikap mementingkan diri sendiri, nak masa untuk hobi sendiri tanpa memikirkan masa untuk keluarga, ini yang perkara yang boleh menimbulkan dari segi keretakan rumah tangga. Bagaimana pandangan Fiza? Bagi saya setuju sangat-sangatlah dengan pandangan tersebut. Sebab bagi saya, masa yang terluang, hobi ni sebenarnya adalah bermaksud anda melakukan aktiviti dalam masa yang terluang, dalam masa yang lapang. Masa yang terluang. Yes, masa yang terluang. Jadi, kadang-kadang macam ada di antara kita daripada hari Isnin sehinggalah hari Sabtu, anda dah pun bekerja. Jadi, ada sedikit masa yang patutnya anda luangkan bersama dengan keluarga, tetapi anda sibuk lakukan dengan hobi anda tersebut sampai tak sempat untuk menjamah makanan dengan isteri ke, ataupun tak sempat untuk dodoikan anak tidur ke, ataupun cebokkan anak sebagainya. Bagi saya, itu akan mendatangkan rumah tangga yang kurang bahagia. Sebab kadang-kadang nanti benda kecil pun akan menjadi asbab untuk bergaduh. Kadang-kadang Macam kes itulah kucing tadi. Awak ni sibuk keluar ni apa-apa semua. Ni baby ni siapa nak basuh? Contoh macam tu. Jadi bagi saya, apa-apa pun yang anda kena lakukan, hobi tu, bak kata Cik Amin tadi, 3 syarat tersebutlah. Kalau masa okey, tak ada pembaziran dan juga anak-anak everything semua okey. Anak buat apa? Buat. Kita pun bahagia bila awak keluar pun awak happy dengan family, awak happy dengan kawan-kawan. Kita pun akan rasa macam harmoni rumah tangga kita. Alhamdulillah. Betul. Dan saya kira hobi ni sebenarnya memang boleh merapatkan, tetapi bahayanya juga ia boleh merenggangkan. Dia moderate. Betul. Gula kalau terlebih kecil manis. Tapi kita perlukan gula sederhanalah. Garam kalau terlebih darah tinggi. Tapi adakah kita tak perlu ke garam langsung? Bersederhana dalam menggunakan garam. Begitu juga hobi, jangan over lah. Okey, pokok pangkalnya segala-galanya kena bersederhana. Ada hobi tak salah, tapi lagi cantik, lagi manis kalau hobi ni dapat dikongsi bersama dengan pasangan. Setuju? Betul. Apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amin Idris dan juga Fiza hari ini berkongsi sesuatu yang bermanfaat untuk kita ambil antara tips-tips ataupun pengisian yang penting untuk merapatkan hubungan bila dapat lakukan hobi bersama-sama. Betul. Hormat, kompromi, toleransi ini adalah kunci sebenarnya untuk kebahagiaan kita dengan pasangan kita, insya-Allah. Baik, Terima kasih. kami nak berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan seterusnya dalam segmen JMTV, kita nak bersama dengan Nabihah Mustafa dari Farina Beauty. Silakan. Okey, hai. Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Biha nak tanya sikit. Siapa jekah yang tak nak kulit bersih tanpa ada celah? Musuh nombor 1 kulit muka ni adalah jeragat. Jeragat ni merosakkan penampilan, malah membuatkan kita kurang keyakinan diri. Jeragat ni biasanya terjadi di kawasan muka seperti hidung, dagu dengan pipi. Bila jeragat ni mula menyerang, kulit muka ni senang jadi tombok-tombok hitam. Bukan wanita aja dapat. Lelaki pun ada jeragat juga tau. Jeragat ni terutamanya pada mereka yang selalu terdedah dengan sinar UV atau wanita yang sedang mengalami perubahan hormon. Jadi hari ini Farina bawakan satu serum yang diformulasi khusus untuk membantu menghilangkan jeragat dan mempunyai NOT number dan tidak mengandungi kemikal terlarang dan tidak memberi kesan buruk kepada kesihatan pengguna. Masalah jeragat ni, parut, kulit kusam, kulit tak bermayar ni perlu dipulihkan daripada dalaman dan luaran secara serentak untuk kesan yang lebih cepat. Jadi Dark Spot Serum ni juga ada ekstrak plankton dan asid asetik yang bantu untuk menghilangkan jeragat dan pigmentasi dan meratakan warna kulit serta bantu
membantu untuk menghilangkan bintik-bintik hitam di permukaan kulit. Tak perlu nak suntik-suntik dah kan. Rasa pun seram, mahal pula tu kan. Cukup dengan guna Dark Spot Serum ni dan makan Gutacap sehari sebiji sahaja. Dark Spot Serum juga dibantu untuk memulihkan kulit dengan selamat dari luaran tanpa ada pengupasan. Manakala Gutacap juga kita ada khasiat premium raw material, vitamin C, glutathione dan HA, dan kombinasi ni memang sangat-sangat membantu memulihkan kulit daripada dalaman. Jangan risau, Gutacap ni dengan Dark Spot Serum juga tak ada kesan sampingan dan sesuai daripada umur 18 tahun dan ke 65 tahun dan dihasilkan di kilang kami sendiri yang berdaftar KKM, yang berdaftar JMP, dan kami dapat feedback ni memang beratus-ratus pengguna yang kami dapat yang diterima yang berkesan seawal 3 ke 21 hari. Yang istimewa untuk WHI hari ini, kita ada harga offer. Sekotak kita ada 2 botol serum 10 ml dan Gutacap ni juga kita ada 30 biji, boleh tahan 1 ke 2 bulan. Siap dapat free gift lagi tak. Untuk hari ni kita dapat air mask dan lip mask dan postage pun kita dapat free. Offer ni memang sangat-sangat terhad. Boleh cepat-cepat dapatkan nombor di bawah atau mudah nak beli dari online pun boleh atau di Shopee Farina. Okay, bye. Sepi sendiri pendamkan duka dalam sembunyi memencilkan diri. Jiwa berontak luahkan rasa syarat amarah di sebalik resah. Tertulis di semesta, walaupun apa yang ku kan tetap menunggumu. Aku perlukan cinta kamu untuk memadam bara yang membakar jiwa menusuk jantungku. Aku perlukan cinta kamu temani duniaku selalu untuk selama-lamanya. Tertulis di semesta, walaupun apa yang berlaku, ku kan tetap menunggumu. Aku perlukan cinta kamu untuk memadam bara yang membakar jiwa menusuk jantungku. Aku perlukan cinta kamu temani duniaku selalu untuk selama-lamanya. Kau dan aku takkan terpisah oleh waktu. Biar ku setia, biar kau merasa ku tanpamu bagaikan darah yang terhenti. Kasih sempurna hanyalah dengan namamu. Aku perlukan cinta kamu untuk memadam bara yang membakar jiwa menusuk
daripada Wada. Sedap suaranya. Apa khabar Wada? Baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan kami di Wanita hari Terima ini. kasih juga wanita hari ini kerana sudi menjemput. Kalau dulu masa ni je dia. Masa idola kecil musim pertama. Juara kita. Itulah. Okey, hari ini kita nak cerita tentang Semesta ni. Kalau boleh Wada kongsikan cerita di sebalik lagu Semesta. Okey, lagu Semesta adalah single keempat Wada bersama Suria Record. So, lagu Semesta mengisahkan tentang cinta yang kita dapat merasakan cinta antara manusia. Tetapi lagu Semesta ni liriknya sangat dalam dan luas. Jadi kita boleh merasakan juga cinta, kasih dan sayang kepada pencipta kita juga. So, lirik daripada Ikhwan Fatana. Wow, besar sebenarnya erti di sebalik lagu ni. Betul. Tapi Wada sendiri baru sahaja berusia 24 tahun tetapi boleh membawakan lagu yang mempunyai maksud yang cukup mendalam, mesej yang cukup kuat. Ada tak Wada rasa Wada perlu mematangkan diri untuk membawa lagu ni? Wada rasa memang sangat perlu sebab daripada kecil Wada menyanyi pun Wada ada pengalaman yang which is Wada kena ambil. Kita ambil pengajaran daripada kecil kita dah menyanyi kan. So kita dah menyanyi pelbagai jenis lagu. So kita kena tahu macam mana nak mendalami setiap isi lagu. Wada pun suaranya memang vokalnya sesuai untuk lagu dangdut dan sebagainya. Tapi kalau diberi pilihan, yang mana lebih memberi keselesaan? Okey, sebenarnya Wada lebih sukakan muzik yang ada kelainan, yang unik. Macam single Wada sebelum ni, bukan dia. Dia lagu dia pop tetapi dia ada elemen reggae. Tiba-tiba pertengahan dia ada melodi dangdut. Jadi Wada sukakan lagu yang unik dan alhamdulillah Wada boleh membawakan juga lagu dangdut tradisional. Wada belajarlah. Dan mungkin kalangan penonton terutamanya peminat-peminat Wada ni tertunggu-tunggu bilakah Wada akan kembali akan muncul dengan buah tangan baharu untuk mereka ni. Ada dalam proses pembikinan ataupun perancangannya macam mana? Perancangannya ada, tetapi waktu musim sekarang ni kita punya aktiviti sebagai penyanyi agak terbatas. Jadi perancangan tu insya-Allah kita akan ke next year ke, tapi memang ada plan. So tunggu sajalah. Happy semua dekat rumah dengar ni. Okey Wada, bagaimana harapan Wada sendiri untuk Wada letakkan dalam perjalanan muzik Wada? Wada punya passion menyanyi daripada kecil. Jadinya untuk rasa apa-apalah perasaan kalau kita ada cabaran sekalipun berada dalam industri, Wada tetap akan meneruskan perjuangan Wada kepada peminat-peminat yang sudah mengenali Wada daripada idola kecil sampai sekarang. Jangan risau kerana saya takkan berhenti di sini. Follow je saya dekat social media dan saya akan update setiap perkembangan saya. Dan social medianya? Wada Syuhada. Wada Syuhada. Mungkin terakhirlah Wada boleh kongsikan kalaulah Wada diberi kesempatan dan peluang untuk bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan seorang artis untuk sebuah lagu baharu, siapakah orangnya? Okey, buat masa sekarang ni masih belum terfikir. Tetapi bagi Wada, kalau Wada dapat collaborate dengan siapa pun artis tu sudah cukup bagus. Itu adalah rezeki setiap kita kan. Yang penting usaha. Saya suka semangat positif Wada ni. Apa-apa pun kami ucapkan selamat maju jaya untuk Wada. Semoga dapat melahirkan lebih banyak lagi karya-karya hebat. Amin. Ada rezeki kita jumpa lagi ya untuk lagu baru. Betul. Okey, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Thank you. Wanita hari ini. Baik, sebelum kita nak berakhir, kami nak ingatkan kepada anda bahawa sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020, jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19. Justru itu, ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi. Bersama kita melawan demam denggi. Dan ini yang perkara perlu kita ambil tahu juga. Betul. Walaupun kita masih lagi dalam usaha untuk memerangi COVID-19, sedar ataupun tidak, masalah peningkatan demam denggi juga berleluasa di negara ini. Jadi kena jaga kesihatan masing-masing. Dan berbalik kepada COVID-19 ini, bagi anda yang mungkin nak ke kedai makan, nak orang kata mungkin makan tengah hari ataupun makan malam di kedai, ada SOP kedai makan yang perlu anda patuhi. Di mana terhad kepada 2 orang untuk 1 meja dan anda juga perlu mematuhi penjarakan fizikal antara pelanggan berdasarkan saiz meja.
Betul tu, dan pengusaha perlu muat turun dan daftar MySejahtera. Pengusaha perlu rekod kehadiran pekerja, pembekal dan pelanggan. Dan paling penting kepada pelanggan, pelaksanaan saringan suhu badan perlu dilakukan. Dan kena pakai pelitup muka lah. Itu kalau tak pakai, nak kena denda ke? Dan pengusaha juga perlu untuk menyediakan persanitasi tangan. Jadi digalakkan untuk orang kata nak memudahkan lah kan. Kadang-kadang kita bukan berdua saja, ada anak dan ada ibu bapa. Lebih elok kalau anda sendiri orang kata membungkus makanan. Pembelian makanan boleh dilakukan secara pandu lalu pun boleh. Tapi ingat kalau makan dekat luar tu pastikan satu meja 2 orang sahaja. Ingat, kita jaga kita. Okey, untuk WHI Extra esok kami nak bawakan kisah cinta. Ini bukan cinta sebarang cinta, cinta antara dua benua. Kami menyatukan, seorang ni suka makan durian, seorang lagi suka makan kimchi. Kalau kita bercakap tentang durian kimchi ni, pastinya anda pun dah tahu siapakah gerangan tetamu kita di studio dalam set Wanita Hari Ini Extra esok. Jadi kepada anda, jangan lupa temu janji kita esok pada pukul 12:30 hari nanti. kita nak bersama dengan Mariam dan juga Rizal berkongsi cinta durian kimchi. Apalah agaknya keletah Mariam tu nanti sebab saya suka comel dia bercakap bahasa Melayu tu. Sangat comel. Jadi kita akan bertemu esok. Kepada anda semua, terima kasih kerana sudah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Dan kami juga ingin memohon maaf sekiranya apa yang kami kongsikan pada hari ini mungkin ada yang orang kata betul terkecil hati di sana sini, tetapi dengan harapan dapat memberi iktibar dan perkongsian buat anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.